وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل وإما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحافظون. Sadaqallahu azim. Sambil kita menunggu daripada ulama-ulama, orang alim, khususnya Bapak Haji Abdul Rahman dan bapak-bapak kita akan datang, 2-3 orang lagi tak perlu datang. Kita menunggu mereka dan dengan daripada saya tazkirah sebentar saja. Kita akan bincangkan perkara-perkara berkenaan dengan Al-Quran Karim. Saudara dan saudari muslimin dan muslimah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap penganut agama di dalam dunia ini mempunyai kitab masing-masing. Setiap orang yang ada agama di dalam dunia ini, dia ada mempunyai kitab mereka masing-masing. Seperti orang Yahudi, dia ada kitab dengan nama Taurat, dan mereka itu percaya di atas kitab mereka. Dan orang Nasrani, agama Nasara, dia pun ada kitab, bagi dia dinamakan Injil, dan mereka itu percaya juga di atas kitab mereka. Dan bagi orang yang Hindu, dinamakan kitab Weda, mereka percaya juga di atas kitab mereka. Dan bagi orang Buddha, mereka itu ada juga kitab, tapi dinamakan Tarista, dan mereka itu percaya di atas kitab mereka. Dan daripada beragama Kampung Chow, ada juga kitab bagi mereka dinamakan Tautiki. Dan bagi mereka adalah kitab orang Nasrani ataupun orang Majusi, dinamakan kitab Zoroaster. Dan ahli batin, mereka itu ada juga kitab dikatakan Kacani Hidayah Jati ataupun Dharma Gadung. Semua bangsa dalam dunia ini mempunyai kitab dan mereka percaya di atas kitab mereka. Tapi kita orang Islam sudah pasti kita percaya bahawasanya paling unggul, paling penting dan paling tinggi sekali adalah Al-Quran Karim, dan kita beriman pada Al-Quran Karim. Dan Al-Quran Karim adalah mukjizat yang diturun oleh Allah SWT kepada Nabi kita SAW. Dan yang mukjizat ini juga kebiasaannya Allah Ta'ala akan turun kepada Nabi dan mengikut keperluan dan suasana yang ada pada mereka. Sebagai contoh, seperti Nabi Musa AS pada zamannya, kuat mereka itu dalam sihir-sihir, berlaku ahli sihir pada zaman Nabi Musa,
Allah SWT menurunkan mukjizat kepada Nabi Musa untuk mengatasi daripada segala sihir-sihir pada zaman itu. Begitu juga Nabi Isa AS, ya, pada zaman itu penuh dalam ilmu perubatan ataupun teknologi perubatan. Maka pada zaman itu Allah Ta'ala bagi pada mukjizat pada Nabi Isa, iaitu melebihi daripada ilmu perubatan ataupun teknologi ataupun mereka, iaitu menghidup orang yang mati. Begitu juga pada zaman Nabi kita SAW. Pada zaman itu penuh di dalam meriahkan ahli syair. Jadi apabila diturunkan Quran, maka mengatasi daripada ahli syair pada zaman itu. Bagaimanakah Quran itu menjadi mukjizat? Pertamanya iaitu segi bangsa ataupun lafaz susunan Al-Quran Karim, mubalaghah ataupun kefasihannya Al-Quran Karim. Jadi bagi saya pada kali ini, saya bukti dulu boleh kena Bapa Al-Fadhil, ustaz saya, iaitu Haji Abdul Rahman. Jadi alhamdulillah, ustaz saya daripada pertama sekali saya belajar di Golok, alhamdulillah dengan besar hati yang telah datang kepada kita. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Seorang ulama, seorang yang paling tinggi bahagian, iaitu tasawuf dengan Allah SWT. Saya pernah khidmat pada ulama para murid. Dia bagi nasihat kepada saya. Dia kata ta'zimul ulama, iaitulah orang yang melebihi, iaitu apa ni, dia kata melebihi orang yang pertama, orang yang ulama ni, ya. Allah Subhanahu Wa Taala akan wujudkan kita ni jadi seorang yang dapat hampir kita dengan Allah. Nabi apabila berkawan dengan sahabat, sahabat apabila berkawan dengan Nabi, ia adalah sahabat. Pada sahabat, ketinggian dia, maqam dia tinggi, dia tak hafiz Quran, tetapi seorang yang hafsi. Tetapi apabila jadi sahabat Nabi, maka masya-Allah ketinggian Allah Ta'ala paling tinggi. Begitu juga apabila kita berkawan dengan masyayikh ni, yang ini kita panggil suhbatul masyayikh qurbatun azim. Suhbatul masyayikh qurbatun azim. Bapa kita ni, insya-Allah kita akan dapat hampir dengan Allah. Insya-Allah majlis ni majlis yang mulia. Selamat datang kataan daripada Bapa sikit. Insya-Allah lebih kurang setengah jam insya-Allah. Kita bagi kepada Bapa. Saya Bapa Billah. Alhamdulillah dia sebab Bapa juga ni. Di sini tanah Bapa tempat kita duduk. Alhamdulillah Bapa telah infak. Saudara daripada harga yang telah bagi. Jadi alhamdulillah dapat hasil pada kali ini. Tempat saya di Sukun Sukla dapat 5 pelajar tahun ini, alhamdulillah. Dan di sini dapat 8 pelajar. Jadi semuanya dalam 13 pelajar dapat hafiz Quran. Dapat depan kita dah. Bapa pun dapat, alhamdulillah, suka hati. Biasa bapa tak mari tempat-tempat macam ni, tapi alhamdulillah tempat di sini Allah Ta'ala telah hantar bapa mari. Saya sebab anak dia dah, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah Ta'ala hantar bapa. Terima kasih bapa. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Presiden kita yang mana telah banyak si banyak datang dari beliau sampai hari ini. Alhamdulillah, dan banyak-banyak kita syukur Allah SWT. Baiklah para hadirin hadirat, ibu
ibu bapak pelajar-pelajar yang kasih di semua dan yang ada di luar sana tu, saya mempersilakan masuk ke dalam madrasah kita. Karena majlis kita buat dalam madrasah kita kan. InsyaAllah kita masuk hari ramai-ramai dan untuk penuh ke madrasah kita dengan tujuan kita ikuti majlis khatam Al-Quran. Baiklah, seterusnya di sini saya mempersilakan Tok Nempel Pinang Muda, Tok Nempel Bancuki kita dan hati kita bersama dengan Ustaz Syukri. Jadi Tok Nempel kita ada Mo Kak Chow sebagai sahabat dia dan penceramah kepada Ustaz Syukri, insyaAllah. Lepas pada ini saya mempersilakan Ustaz Mustaqim dan juga hati PTP dan akan cerita seperti banyak berkenaan dengan madrasah kita sini, insyaAllah. Pada yang orang pengamat sudah, alhamdulillah. Pastinya saya bersilakan Ustaz Mustaqim dan juga hati PTP untuk koyak seperti banyak dan satu paut dengan madrasah kita sini, insyaAllah Ustaz. You're not live, so. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita semua boleh duduk dalam majlis yang sangat-sangat mulia. Saya ucap terima kasih pada bapa-bapa, Bapa Haji Abdul Rahman, ayah long kita Khalil Mustafa, Tok Ime kita semua, Lala. Saya ucap ribu terima kasih yang boleh hadir dalam majlis yang mulia. Jadi alhamdulillah madrasah kita ni, madrasah kita Tahfizul Quran Al-Ansari nama. Jadi dekat dengan Muhajirin. Hak kita ni Ansar. Jadi kita buka dah lebih kurang 10 tahun. Jadi dapat hasil daripada kita buka sini. Boleh khotel pelajar kita ramai dah lah. Tapi hak buat majlis ni lebih kurang 9 orang. Jadi alhamdulillah satu orang yang dapat jadi orang hafiz. Lebih-lebih lagi dia boleh amal dengan Al-Quran. Dia boleh sebar pula apa yang dia belajar. Tak ada bayaran. Malaikat syurga Allah. Alhamdulillah. Jadi di sini tempat kita ni, kita belajar sistem Darul Ulum, sistem hak asal. Tak ada campur di antara tina dengan jantan, tak campur. Sistem hak asal. Jadi cara belajar ni, hafal Quran dalam keadaan yang sama, kita ada hajar kitab. Kita ada hajar kitab fiqh, kita ada ajar tajwid. Ada campuran dalam tu, ada bahasa Urdu, ada bahasa Arab. Di sini ada juga bahasa Inggeris. Jadi pusingnya pelajar yang biasa hak belajar sini, tubik pergi di luar sana, insya-Allah mereka tak penipala. Dengan ilmu-ilmu yang mereka akan jumpa, akan tepu, akan datang. Jadi saya ucap sekali lagi terima kasih pada adik kakak kita semua yang mana boleh mari hadir dalam majlis yang mulia ni. Dan saya harap semua yang duduk dalam ini boleh duduk sabar start. Tak lama lagi kita akan ada majlis baca. Baca khatam hifzul Quran. Jadi sama-sama kita ambil doa, minta kepada Allah supaya Allah Taala dengan keberkatan Quran ni, kalamullah ni, dapat reda ke kemurkaan Allah di atas muka bumi. Sebab di akhir zaman ni banyak perkara-perkara berlaku. Banyak orang yang mana tinggal agama Allah.
Banyak orang yang mana tak suka nak belajar agama Allah. Jadi kita buat majlis hari ni untuk nak syiar, untuk nak membesar, untuk nak takzimkan, supaya nak rakyat tunjuk kepada orang-orang Islam, orang-orang mukmin, kata belajar agama adalah belajar yang mana dapat kejayaan dunia dan juga akhirat. Sekadar tu saja kecek pe saya, ucap pe saya. Dah. Lepas tu majlis seterusnya saya serah pada Ustaz Ramli kita. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Kim, yang mana mari kita sedikit banyak berkaitan dengan madrasah yang kita duduk dalam dengan solat Ramadan sampai hari ini. Sampai hari ini alhamdulillah dengan baiknya berjalan dengan lancar. Moga-moga sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya pusat madrasah ini akan tumbuh lagi dan akan lebih maju lagi insyaallah. Baiklah hadirin yang dihormati, kita tunggu acara kita. Di sini saya mau persilakan adik-adik daripada Maktab Al-Amin kembali baca Al-Quran. Main baca Al-Quran terdiri daripada adik Firman bin Asmi dan kepada adik Firman bin Asmi majlis dipersilakan ke depan. Mungkin pentas ni tukar dengan pentas. Yang baca dah sani, asal dia ada. Alhamdulillah. Baiklah baca dah. Sekali lagi untuk adik-adik kita juga. Untuk adik-adik kita juga, adik Faisal, adik terdiri pada adik Maktab juga yang dipimpin oleh Ustaz Syurita. Pada adik Faisal ditulis sini Panjai. Panjai ni kalau Panjai ni Saroh itulah. Wali kita pakai sama diternya nanti haji diternya Saroh lupa ke mana dan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belajar dari Maktab Al-Amin. Saya nama Muhammad bin Ishaq. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'du. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rasul yang disama selain Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Allahumma fasa nakwa tidak puasa, semua datang dari Allah, hidup mati dari Allah, senang susah dari Allah, kaya miskin dari Allah, sehat sakit dari Allah, percaya menunduk dari Allah. Jika Allah melindungi kita, tiada siapa dapat menyerahkan kita. Jika Allah tidak melindungi kita, tiada siapa dapat menolong kita. Semua dari Allah dan Allah sahaja yang dapat menyelesaikan masalah kita. Maka mesti kita bermohon dan beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada adik Faisal yang berani Panjai itu Saroh
Dewan Majelis mengucapkan jutaan terima kasih. Pada hari ini hadirin yang hormati, alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih lagi duduk dari majelis kita ini. Baiklah, untuk sama-sama kita setuju di sini majelis mempersilakan pada Bapa pada Bapa Haji Ben ataupun Bapa Haji Abdul Rahman Golok untuk beri nasihat kepada kita sini seperti yang ada sebelumnya. Dipersilakan Bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak lebih lagi kepada semua al-fadil, guru-guru, ulama-ulama dan semua yang hadir pada hari ini, sama ada laki-laki ataupun perempuan. Kita duduk dalam satu majlis yang mana majlis Al-Quranul Karim, yang Allah Subhanahu wa taala janji dalam Al-Quranul Karim ni adalah hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam Al-Quranul Karim, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Allah telah turunkan Al-Quranul Karim dalam bulan Ramadan, dan Al-Quran ni adalah petunjuk bagi semua manusia. Dalam umat ni Allah Subhanahu wa taala bagi lebih dengan sebab mukjizat Al-Quranul Karim. Umat dulu-dulu mereka tidak dapat hafal kitab-kitab yang Allah turun mari pada mereka. Semua kitab yang Allah turun daripada langit 104 buah kitab. Dan kitab yang besar-besar adalah kitab Zabur, Taurat, Injil dan juga Furqan, Al-Quranul Karim. Tapi dengan mukjizat Al-Quran, kemuliaan yang Allah bagi kepada junjungnya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Quran ni merupakan petunjuk dan juga mudah dihafalkan oleh setiap orang lapisan umat, sama ada laki-laki ataupun perempuan. Karena dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang yang dapat hafal Al-Quranul Karim, sekurang-kurang dia boleh bagi diri dia selamat daripada api neraka Jahannam dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bagi dua ibu bapa dia boleh pakai satu mahkota
di hari akhirat melalui baca Quran anak-anak dia. Dan bagi orang yang hafal Quran sendiri, Allah bagi syahadah, certificate bagi dia, sekurang-kurang dia boleh keluarkan orang daripada neraka Jahannam. Sama ada ibu bapa dia, adik-beradik dia, 10 orang. Nah, Allah bagi kekuatan orang yang hafal Al-Quran tadi. Dan jika sekiranya ibu bapa dia boleh usaha di atas anak-anak dia jadi alim ulama lagi, bukan berhenti sekadar hafal Quran saja, tidak. Bahkan usaha di atas anak-anak dia boleh jadi alim ulama, boleh jadi mufti. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi syahadah ataupun certificate untuk anak dia seorang alim tadi, boleh keluarkan orang daripada api neraka Jahannam 70 orang. Dan jika sekiranya anak-anak dia tadi dengan hafal Quran dan juga boleh jadi alim dan boleh hidup perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan boleh hidup satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan dia, sehingga dia buat amalan-amalan dia, sehingga dia boleh pergi haji. Haji dia boleh jadi haji mabrur. Untuk dia sendiri laisa lahu jazaa'un illa jannah. Untuk dia tidak ada balasan melainkan jannah. Dengan kekuatan hafiz dia dan alim dia, haji dia mabrur, Allah Subhanahu Wa Taala dua riwayat. Satu, dia boleh keluarkan orang daripada api neraka Jahannam, adik-beradik keluarga dia 400 orang. Satu lagi riwayat 400 keluarga. Ini kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala bagi anak-anak kita. Jika sekiranya dunia yang kita usaha, tapi anak-anak kita tak boleh jadi hafiz, tak boleh jadi alim, tak boleh jadi orang-orang soleh, orang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka rugi dalam kehidupan kita. Ibu bapa pun rugi. Lebih lagi dalam dunia sekarang lah ni. Kerana suasana bi'ah bawa kepada kita kerusakan dalam kehidupan dunia kita lah ni. Lebih-lebih lagi orang Yahudi, Nasara, dia telah jadi seteru bagi orang Islam, seteru bagi nabi-nabi. Ratus-ratus nabi, bahkan ribu nabi kena bunuh oleh orang Yahudi. Dalam Al-Quranul Karim juga, Nabi Zakaria juga dibunuh dan Nabi Yahya juga dibunuh. Dan dalam Quran pun Allah sebut, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya Muhammad, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasara ni dia tidak puas hati apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam usaha di atas umat supaya umat ni jadi tinggi, boleh jadi hafiz Quran, boleh jadi alim ulama, boleh jadi orang soleh, boleh jadi orang takwa. Orang Yahudi ni sentiasa dia buat usaha untuk rusakkan amalan-amalan orang Islam, supaya orang Islam ni tidak ada kekuatan. Sedangkan kekuatan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni besar dalam Al-Quranul Karim. Melalui Quran Allah bagi hidayah. Yang kedua, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Allah Subhanahu Wa Taala telah utuskan semua nabi-nabi dia, rasul dia bil huda, dengan pertunjuk. Semua nabi ni mari untuk tunjuk jalan kepada umat supaya boleh pergi sampai kepada syurga, tempat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi melalui Quran, berapa orang saja yang boleh jaga Al-Quranul Karim. Sedangkan Al-Quran ni besar sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda
Man lam yatashaffa bil Qur'ani fala shifaa lah. Siapa dia tak boleh berubat diri dia dengan Al-Quran. Tak boleh ambil Quran berubat diri dia. Fala shifaa lah, maka tidak ada obat lagi boleh berubat. Obat yang paling besar, obat sesat. Bila umat ni tinggal Quran dan tinggal hadis Nabi, tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka umat ni akan jadi sesat. Sebab tu Allah bagi tahu dalam hadis kursi, Allah panggil, ya bani Adam, wahai anak cucu Tok Adam, laki-laki dan perempuan, kullukum dhalun, kamu semua adalah sesat. Setiap orang ni sesat mari dalam dunia. Allah bagi agama kepada kita, agama Islam, supaya kita ni tidak sesat dan kita dapat berjalan dengan sempurna. Agama mari daripada Quran dan mari pada hadis. Agama mari daripada perintah Allah, hak dia suruh dan tinggal hak dia larang. Agama mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak dia suruh dan hak dia larang. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawa oleh Rasul, maka hendaklah kita ikut, kita pegang, kita amal, kita ittiba hak Nabi bagi tahu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa hak Nabi larang, kita kena tinggal. Itu besar untuk selamatkan umat. Tapi hari ini melalui Al-Quran dari berapa orang saja yang boleh amal Al-Quranul Karim. Amal Al-Quran pun tak boleh buat dah. Lepas tu anak-anak pula hak kita tak dapat bina anak kita, bentuk anak kita, keluarga kita. Sekurang-kurang ada satu orang, dua orang dalam rumah boleh jadi hafiz, boleh jadi alim, ulama. Tapi hari ni orang umat ni tertinggal. Dan yang kedua juga yang Allah sebut sesat tadi, kerana Allah hantar Rasul untuk pimpin umat ni. Tapi hari ni berapa orang umat telah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut Rasul? Illa man hadaituhu, mereka orang yang aku bagi hidayah, yang Allah bagi hidayah, orang tu baru selamat. Dan hidayah ni Allah Subhanahu wa taala besar sekali dengan Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quranul Karim. Sekurang-kurang dalam Imam Hanafi kata, sekurang-kurang orang tu kena habis dalam masa 1 tahun 2 kali tamat Al-Quranul Karim. Lebih lagi dalam bulan Ramadan, bulan Al-Quranul Karim. Kalau tidak anak-anak kita jadi hafiz, akan datang dia akan hilang orang-orang baca Quranul Karim dalam semaya tarawih. Sedangkan dulu semaya tarawih, daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat, mereka aulakan baca Al-Quranul Karim. Tapi akhir-akhir bila orang tidak bagi kepentingan kepada Quran, akhir-akhir dalam semaya tarawih pun amalan Quran ni dah hilang. Tidak ada orang lagi boleh baca Quran 1 juz dalam Quran, boleh jadi imam semaya, boleh jaga Al-Quran. Tapi alhamdulillah akhir zaman ni Allah bangkit sekali lagi semangat bagi umat ni kembali semula untuk ajar Al-Quranul Karim, buka madrasah, ada fikir, ada risau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat usaha dakwah daripada permulaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat usaha. Sedangkan orang-orang sahabat masa tu mereka duduk dalam jahiliah. Tapi Allah bangkitkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Orang sebelum tu semua duduk dalam sesat. Sesat yang paling nyata. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk bangkitkan kembali agama ni, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah buat usaha. Pertama, yatlu 'alaihim ayatihi. Ibn Abbas bagi tahu Nabi mai usaha untuk hidup dakwah
Karena dengan dakwah ni wujud dakwah iman matlub, iman yang kuat akan kembali hidup mari semula. Dan dengan iman inilah orang-orang dapat fikir kembali agama nak menjadi sempurna. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala hantar mari dengan 3 fikir besar-besar. Satu fikir agama boleh sempurna. Bukan sekadar amal saja agama dak. Fikir boleh sempurna dalam laki-laki, perempuan, dalam anak-anak. Laki-laki sebagai Abu Bakar, perempuan sebagai Khadijah, budak-budak anak-anak sebagai Sayyidina Ali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah fikir sehingga Allah Subhanahu wa taala turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama sempurna sungguh di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, fikir Nabi adalah fikir umat setiap lapisan. Bukan hanya orang duduk di Mekah saja, di Madinah saja. Di mana-mana saja ada umat, Nabi sallallahu alaihi wasallam fikir supaya agama ni masuk habis di mana-mana umat, laki-laki, perempuan dan juga kanak-kanak. Dan yang ketiga, fikir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam besar sekali, fikir akhirat. Kerana dunia ni banyak mana kita dapat boleh tak boleh sekadar di dunia. Allah bagi tahu dalam hadis qudsi, innamad dunya khuliqat lakum. Sesungguhnya dunia dijadikan untuk kamu. Allah tidak larang kita nak jadi tok nabai ke mana, nak buat kerja. Allah tidak larang kita. Tapi Allah ingat kita, wa antum khuliqtum lil akhirah. Kamu hai manusia dijadikan kamu lil akhirah, untuk akhirat. Allah tidak jadi kita untuk dunia. Allah jadi kita untuk akhirat. Allah jadi untuk dunia untuk kita. Karena dunia tidak ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ada harga manusia. Maha karena ada manusia. Rumah, kereta, perhiasan. Semua ni ada harga dengan sebab ada manusia. Dan kalau tidak ada manusia, maka tidak ada harga. Dan manusia tu maha dengan ada agama. Manusia tu boleh jadi maha. Dan agama tu nak boleh amal dia dengan ada iman dan takwa. Ada kekuatan iman baru boleh fikir 3 perkara tadi. Sebab tu dalam Quran Allah sebut, orang yang dapat fikir ni hanya orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu. Ni pertama kita kena jaga diri kita. Kalau kita orang beriman, baru kita boleh jaga diri kita. Ni masa makan, masa tidur, masa belajar, masa jalan, masa buat kerja. Allah bagi orang beriman, dia jaga masa. Iman ni perlu kena tinggi lagi. Kerana Imam Bukhari dia bagi tahu al-iman yazid wa yanqus. Sesungguhnya iman ni dia bertambah dan juga berkurang. Iman dia ada naik, ada turun. Iman para malaikat duduk setepak. Iman para anbiya, nabi-nabi naik, tidak turun. Kerana Allah bagi satu khija. Khija dakwah bagi semua anbiya. Dan iman kita ni ada naik dan ada turun. Dan bila iman ni naik, sekadar diri kita boleh jaga. Tapi perlu lagi iman ni buat naik lagi kerana ada tanggungjawab agama. Wa ahlikum nara. Jaga ahli kamu berselamat daripada api neraka. Dan iman ni perlu naik lagi kerana tanggungjawab kita. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Kita kena ada fikir lagi adik-beradik kita, waris kita, ibu bapa kita, tok tua, menantu, orang jiran dalam rumah, dalam kampung kita. Dan iman ni perlu naik lagi baru kita ada fikir. Litunzira ummal qura wa man haulaha. Kita duduk dalam negeri Thailand, ada 77 jangwat. Kita kena fikir orang-orang Islam setiap jangwat. Bukan kita hafiz Quran sini saja, alim sini saja, pondok sini saja, tidak. Kita kena fikir umat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam fikir. Dan iman ni perlu naik lagi supaya ada tanggungjawab. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Semua manusia dalam dunia dia jadi hamba bagi Allah dan juga umat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbun Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Manusia semua ni adalah hamba bagi Allah.
Dan Allah hantar Nabi kita paling besar. Tidak seperti Nabi dulu-dulu. Nabi dulu-dulu untuk kaum saja. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Nabi Nuh AS walaupun umur panjang, dakwah banyak, tapi untuk kaum dia saja. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dihantar, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Untuk semua manusia. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala jadi Baitillah. Bukan untuk orang Mekah, Madinah saja, Hijaz saja, tidak. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Dan yang keempat, Allah jadi Quran. Kitab lain-lain habis untuk kaum tu saja. Tapi Al-Quran sampai hari kiamat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Dan umat ni Allah Subhanahu wa taala jadi kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Allah Rabbun nas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafatan lin-nas. Baitillah wudi'a lin-nas. Al-Quran hudan lin-nas. Dan kita ni ukhrijat lin-nas. Perlu kepada iman yang kuat bahawa ada fikir kita manusia seluruh. Dia adalah hamba Allah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia duduk di Amerika, 200 negara lebih dalam dunia. Ni semua ni perlu kepada iman. Sebab tu hari ni nak jaga agama ni dengan iman ni lah, baru kita dapat jaga agama. Maka Allah Subhanahu wa taala bangkit Nabi kita dalam masa sebentar. 23 tahun, radio tak ada, internet tak ada, video tak ada, televisyen tak ada, akhbar, majalah, Imam Bukhari, Muslim pun tak mari lagi. Dalam masa sebentar, oleh kerana ada 3 tugas Allah bangkit umat ni. Nombor 1, yatlu alaihim ayatihi. Ajar umat ni buat dakwah supaya fikir nabi-nabi ada pada umat ni, baru dia boleh fikir bini dia, isteri dia, anak-anak dia, dan fikir umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa yuzakkihim. Daripada dakwah hasil iman, baru dia boleh tazkiyah diri dia, boleh jaga perintah Allah, semaya, puasa, haji, zakat, taklim, zikir, ibadat dia boleh jaga dengan kekuatan iman dia. Dan yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan Allah bagi kepada umat ni juga adalah kitab, taklim, fadail, kelebihan, dan juga masail, dan hikmah, yakni as-sunnah. Jadi dalam umat ni ada kekuatan, tak seperti umat dulu-dulu. Umat dulu-dulu ibadat saja. Anak mereka pun tak boleh jadi hafiz. Mereka cuma ibadat saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak jadi cipta jin dan manusia mereka untuk ibadat. Jadi umat dulu-dulu ibadat tupai Nabi mereka. Iman mereka tupai saja. Bila Nabi mereka mati, maka habis. Ibadat pun mereka tinggal. Sebab tu banyak umat dulu-dulu mati dalam keadaan kafir. Telucut agama, keluar jadi munafik. Jadi orang murtad. Sebab tu umat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ajar ibadat saja, tidak. Nabi ajar bagi umat ni 3 perkara. Nombor 1, kena buat dakwah supaya hasil iman. Macam mana Nabi-Nabi buat dakwah. Dan sahabat bukan Nabi, tapi oleh kerana mereka setiap orang buat dakwah, laki-laki dan perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala hidup agama dalam masa 23 tahun. Yang kedua, Nabi telah ajar umat ni tazkiyah, ibadat. Buat dakwah dapat iman, buat ibadat, sempurnakan ibadat kerana hukum Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah. Dan yang ketiga, untuk sempurnakan ibadat dan juga dakwah, maka Allah Subhanahu wa taala bagi taklim dalam umat ni. Umat ni kena belajar sehingga boleh jadi hafiz, boleh jadi alim ulama, boleh jadi mufti, boleh jadi orang soleh, boleh jadi orang takwa daripada umat ni. Dan al-hikmah, ulama kata kena ada sunnah baru kita ada kekuatan. Sunnah dalam adat, baru ada kekuatan. Walaupun nama adat, makan, minum, tidur, duduk, muamalat, muasyarah, munakahah, butuh, siasat, politik, kena ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi dia nak potong sunnah ni lah supaya kita jangan ada kekuatan. Yang kedua, kena ada sunnah dalam ibadat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Contoh sebagai ibadat.
semaya. Pahak lain-lain lagi lebih. Dalam ibadat kita jangan buang. Kalau tidak ada sunnah, kita tidak ada kekuatan. Dan lebih lagi dalam dakwah dan juga ilmiah, kena ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sini sebagai Ustaz Mustaqim tadi sebut, alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana madrasah ni tidak campur laki-laki dan perempuan. Buat berasingnya, tempat perempuan lain, tempat laki-laki lain. Kena jaga sunnah baru kita ada kekuatan. Dalam dakwah pun kena ada sunnah, dalam ilmiah pun kena ada sunnah. Bila tiga-tiga ni kita ada dalam umat ni, baru Allah bagi kita benar. Iman kita akan jadi kuat. Dan ujian Allah sehingga sampai hari kiamat. Allah akan uji bagaimana uji sahabat-sahabat satu dengan syaitan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Yang kedua nafsu. Yang ketiga dunia. Nah, dengan dunia ni lah banyak orang-orang telah tinggal amalan agama. Kerana dunia ni manis. Inna dunya hulwatun khadiratun. Dan yang keempat dengan perempuan. Bila perempuan tidak jadi perempuan salihah, tidak jaga amalan-amalan, tidak jadi rumah sebagai masjidil bait, tidak jaga, maka anak-anak pun akan terbiar. Dan laki-laki tidak jaga amalan masjid, tidak fikir agama, lama-lama anak terbiar. Anak ramai sungguh, 10-12 orang anak. Tapi anak tadi 2 orang isap rokok, 2 orang daun ketung, 2 orang ganja, 2 orang ubat gila. Anak-anak kita ramai anak tapi tidak bagi manfaat. Bagi ibu bapa pun tak ada manfaat, bagi masyarakat pun tak ada manfaat. Jadi dengan ada 3 perkara ni Nabi telah bentuk umat ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala zahir kembali. Madrasah-madrasah akan timbul kembali, hafiz Quran, alim ulama dan orang-orang soleh akan bangun kembali. Maka hari ini Allah jaga agama dengan ulama-ulama. Masih ada lagi ulama-ulama tua kita. Allah jaga, boleh jaga lagi agama. Dan Allah akan hilang agama dengan matinya ulama. Ulama mati bila, agama pun akan mati. Agama akan hilang. Sebab tu kita kena bina anak-anak kita. Ibu bapa semua hok mana mari kena fikir atas anak-anak. Sekurang-kurang 1 orang, 2 orang anak kita boleh jadi hafiz Quran, boleh jadi alim ulama. Dalam satu-satu kampung boleh ada orang-orang boleh pimpin umat. Kerana akhir zaman ni Yahudi dia tipu supaya kita habis amalan. Dia mari tipu bukan buat kitab dah, dia mari dengan 5 perkara. Orang Yahudi. Tuan-tuan semua boleh nampak selalu dah. Orang Yahudi tipu kita. Dengan 5 S dia buat mari. S pertama smoking. Suruh kita isap rokok. Habis orang kena rokok, budak-budak, orang tua. Dengan rokok tengok. Lama-lama amalan agama pun tak ada kekuatan. Bila kita campur dalam sunnah, campur dengan bid'ah, Allah cabut tubik kekuatan. Dengan perintah Allah kita campur dengan syirik, Allah cabut tubik kekuatan. Iman kita ada sungguh, tapi iman kita syirik, Allah cabut kekuatan tubik. Yahudi dia tipu kita dengan rokok. Hari ini dengan rokok habis budak-budak madrasah, pondok, sekolah, hafiz mana-mana tempat. Kalau tak jaga sungguh. Mereka Allah bagi kekuatan pada ustaz-ustaz, ulama-ulama. Kerana sekolah hafiz dan juga tempat alim, ulama. Jaga budak lebih pada sekolah sial lagi. Sekolah sial saman dia mengaji. Pukul 7, pukul 8, pukul 9 masuk. Pukul 12 tubik, pukul 3 petang dia tubik. Dia boleh gaji lebih mahal lagi daripada orang gaji agama. Lebih lagi dia boleh jadi pinjam 3, pinjam 2, pinjam 8, berapa puluh ribu sampai 100,000 gaji. Pas jaga budak berapa jam jadi jaga budak. Dia tak ada fikir anak budak nak jadi baik tak baik. Tapi orang sekolah hafiz, sekolah alim, berapa kop je orang bagi duit. Kadang-kadang madrasah budak-budak bayar, jurai pun tak cukup bayar. Tapi guru tu kena tolong lagi. Pas malam-malam kena jaga budak 24 jam. Guru kena duduk dengan pelajar-pelajar. Daripada semaya 5 waktu, guru duduk dengan budak. Tidur malam. Baca taklim. Budak tidur tengok lagi. Bangun pukul berapa? Pukul 3, 3:30. Kena bangun gerak budak pula. Semaya subuh. Sudah semaya subuh kena jaga pula. Duduk dalam kelas
Al-Quranul Karim. Siapa pada waktu 10.30 11 tidur rehat sikit je, gugu. Petang pula kena duduk dengan budak-budak. Kadang-kadang hari cuti pun tak ada. Orang sekolah saman dia boleh cuti hari Sabtu Ahad. Kita sekolah agama ni cuti pun tak ada. Pas guru kadang-kadang hidup sederhana je. Ni kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup sederhana, makan sederhana. Gaji tak ada gaji besar. Kadang-kadang beras tak ada, kena ambil duit poket guru, kena cari beras. Kerana orang kita tidak faham, tidak sepah, India, Pakistan, Bangladesh. Di sana sekolah Dioban. Dalam India, 3,000 pelajar. Dalam Dioban, 3,000 pelajar. Dan semua makan free belaka, 3,000 orang. Kerana orang kampung dia faham. Zakat, semua zakat diturun di madrasah. Lembu bila korban hari raya haji. Ratus-ratus ekor lembu. Kulit-kulit lembu bagi ke madrasah, pergi jual, naik ke madrasah. Kambing tiap-tiap minggu. Orang sembelih kambing, ada orang menazar. Dalam madrasah ada peti sejuk sampai 10 butir, 20 butir. Ni tempat Maulana Syamsuddin mengaji di Raiwin. Lepas pada golok boleh pergi ngaji di sana. Tak pernah beli, tak pernah tubik duit. Orang-orang sana dia faham madrasah. Jadi beras gandum tak habis-habis makan, bertahun-tahun tak habis makan. Kita sini, orang kita, anak-anak kadang-kadang kita sendiri, oleh kerana kita orang lemah dah, orang miskin dah, anak 1,000 kuk, 1,500 kuk sebulan. Kalau kira mari makan 50 kuk sehari, 30 kuk sehari makan, tu pun tak ada cukup lagi. Mana guru lagi, dia kena fikir budak lagi, mana kena fikir beras lagi, tiap-tiap bulan, mana kena fikir duit api lagi. Nak beri hadiah pada guru lagi. Sore-sore guru boleh hadiah. Kadang-kadang 9,000 kuk. Kalau hak boleh sampai 8,000, 10,000, tu hak besar sekali dah. Hari ni perbelanjaan, kalau tengok dengan perbelanjaan, bila kita nak cukup perbelanjaan. Tapi demi untuk nak jaga agama. Nak beri anak-anak kita orang Islam jadi hafiz, jadi alim ulama. Guru-guru kena buat pengorbanan ni. Kadang-kadang isteri sendiri, anak sendiri, ustaz-ustaz ni tak ada masa. Oleh kerana tu, ibu bapa kita sini kena terima syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh bangun tempat kita madrasah tahfiz, boleh bangun pondok-pondok, boleh bangun madrasah. Sehingga hari ni ribu-ribu budak-budak pelajar-pelajar, orang perempuan kita di Muhajirin sendiri tengok. Budak-budak perempuan boleh jadi hafizah, boleh jadi alimah. Allah Subhanahu Wa Taala beri hidup. Dan dengan inilah Allah Taala hidup kembali mastura-mastura, kaum ibu boleh tudung, boleh pakai hijab, anak-anak boleh jadi hafiz, suami-suami boleh jadi dai ilallah, boleh jadi orang soleh, masjid-masjid telah hidup kembali, amalan-amalan agama tersebar. Sekurang-kurang bi'ah suasana ni. Suasana ni akan hidup. Kerana orang Yahudi ni dia tipu ni dengan yang kedua bi'ah, dia tipu kita. Tipu S yang kedua style. Dia mari suruh umat ni tukar pakaian. Jangan hidup cara Nabi. Hari ni madrasah boleh jaga, tengok budak-budak kecil-kecil boleh hidup lagi. Bi'ah daripada kecil kalau dia boleh jaga, sampai dia besar dia boleh jaga. Dengan pakaian dia boleh jaga. Dan yang ketiga, Yahudi dia tipu dengan star. Mari dengan darah-darah. Anak-anak kita hari ni semua faham darah belaka. Tapi tak ada anak-anak faham sahabat Nabi berapa orang ada. Nabi-Nabi ada berapa. Nama Allah ada banyak mana. Orang Yahudi dia tipu kita. Dan yang keempat, dia tipu anak-anak kita. Sebab tu tak ada ngaji pondok, tak ada nak ngaji madrasah. Dia tipu kita dengan sport dan kila. Semua anak-anak main kila. Sampai orang-orang perempuan pun habis dengan masa dengan kila. Dan yang kelima, seks. Tipu kita besar sekali dengan telefon tangan. Hari ni telefon tangan ni lah buat amalan-amalan jahat. Laki-laki, perempuan, suasana yang tidak baik. Orang ada pakat kata, bahasa Sia kata, taton mai, lok ron, prok taton mai. Dunia jadi panah kerana pakat kerak po kayu. Sedangkan tak ada sabit sikit abuk. Allah dia bagi tahu dah, innamad dunya khuliqat lakum. Bukan kita tanam po kayu dah, bukan tu kita bawa mari benih ngebar, kayu ngebar seraya,
kayu cengar mari tanam dah, Allah tanam siap 50,000 tahun. Nah, Allah tak larang kita nak kerak pun kayu, nak ambil batu, nak ambil logam, biji, emas, besi, pasir, ambil gilah kerana Allah buat untuk manusia. Jangan curi hak orang sudah. Nah, hari ni tak sabit dengan dunia jadi panah kerana kerak pun kayu. Nah, oleh kerana kita tinggal agama, jadi kita berasa kerak pun kayu, dunia jadi panah. Sedangkan dalam hadis dalam Quran, dunia jadi panah kerana zina banyak. Hari ni kerana zina banyak. Daripada telefon ni lah orang berzina hari ni. Budak-budak, anak kita, budak muda-muda, habis mana-mana tempat. Boleh puasa orang tak puasa. Nah, bila benda jahat banyak, maka Allah beri dunia ni jadi panah. Tanda-tanda dekat dengan kiamat. Ni 5 perkara ni orang Yahudi dia mari tipu. Pas kalau tidak ada madrasah untuk pertahankan, tidak ada ulama bangun untuk jaga. Dalam usaha dakwah tak ada orang pakak bangun. Dalam madrasah tak ada orang pakak jaga. Dalam pondok tak ada orang pakak jaga. Maka lama-lama Islam kita tinggal nama saja. La yabqa minal Islam illa ismuhu. Tidak tinggal Islam mereka nama saja. Wala yabqa minal Quran illa rasmuhu. Tidak tinggal Quran. Tak ada orang nak jadi hafiz, nak jadi alim, nak jadi ulama. Illa rasmuhu. Mereka tulis saya Quran saja. Orang ambil berkat saja. Akhir sekali amalan pun habis. Masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Sehingga masjid mereka pun amirah, bukan imarah. Imarah ni meramaikan masjid. Tapi hari ni masjid jadi amirah. Comelkan masjid. Juta-juta harga masjid orang buat masjid. Tapi Nabi sebut wa hiya kharabun minal huda. Masjid tidak dapat bagi hidayah. Jangan kata orang 3 kilo, 2 kilo dengar azan nak mari semaya. Orang duduk depan pintu masjid pun tak turun mari semaya jemaah. Allah potongkan pintu hidayah. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala bagi agama ni besar pengorbanan atas agama. Nabi-nabi semua kena berdarah, kena mati, kena syahid. Anak-anak kena jadi yatim, isteri kena jadi janda, bujang untuk nak hidup agama. Agama nak sampai tempat kita pun bukan main, mereka korban. Hari ni kalau kita tidak buat pengorbanan atas madrasah-madrasah, tidak pakat sokong ibu bapa, sekurang-kurang ibu bapa ada duit, ada zakat, setahun sekali ke beras boleh seguni 50 kilo ke 30 kilo, mari beri pada madrasah. Budak-budak pun boleh tupai makan. Ada duit zakat lebih-lebih pada tahun ni kita nasab kita. Ada dah kita sapa dah masa kita. Kita boleh bagi, alhamdulillah. Lebih-lebih lagi insya-Allah ada perhimpunan setahun sekali ada buat majlis khatam Quran. Bila hidup Allah Subhanahu Wa Taala akan jadi hidup. Allah sempurnakan. Jadi kita minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala berkat ulama-ulama kita, tua-tua, guru-guru kita, madrasah-madrasah, berkat-berkat mereka dengan air mata mereka, dengan susah payah pengorbanan mereka. Allah jadi asbab hidayah untuk kita dan untuk umat sealam. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran pedoman hidup. Itulah nasihat yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Rahman. Kalau dengan majelis mengucapkan terima kasih. Dan seterusnya pada hadirin hadirat yang terhormati, lepas pada di sepenuhnya, maknanya sebelum ada zuhur, dan kita akan langsungkan acara khatam Al-Quran. Baiklah. Sebelum pada tu saya mempersilakan adik-adik yang ambil bahagian khatam Al-Quran yang terdiri daripada 13 orang. Mana? Ajar masalah sikit ya.
Sebelum ada kita langsungkan acara majlis khatam Al-Quran, saya akan mempersilakan Soe Kori, Soe Kori untuk baca ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Jadi saya mempersilakan Ustaz Abdul Hamid Muhammad Zain. Beliau sebagai bila Masjid Tengah Bolok untuk hati ke depan kita dan baca ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Subhanallahul azim. Mungkin telah sudah ayat-ayat suci Al-Quran Karim yang telah disampaikan oleh, yang telah dibacakan oleh Ustaz Abdul Hamid Muhammad Zain. Beliau sebagai bila Masjid Tegah Kolok. Dengan majlis ini tidak lupa mengaturkan jutaan terima kasih. Pada hadirin hadirat yang hormati, setunya saya mempersilakan adik-adik kita, pelajar-pelajar tahfiz kita yang ambil bahagian khatam Quran, dipersilakan hadir ke depan. Dan saya juga serah kepada para guru yang saya akan sebut nama nanti sebagai semok Al-Quran nanti, iaitu kepada Bapa Jimek kita, pada Ayah Long, pada Timen, pada Haji Hak kita, ada Khalil Mustafa, dan pada banyak orang lagi Ustaz untuk sebagai semok Al-Quran kita. Pada adik-adik kita hari ini yang ambil bahagian khatam Quran hari ini 13 orang pelajar kita terdiri pada pelajar tahfiz, sama ada tahfiz sidik dan tahfiz daripada Pak Sunting, daripada Setun dan Pak Sudan. Jauh mari sampai Malay lagi Pak kita sini, alhamdulillah. Dan pada bapak-bapak kita di belakang dan adik-adik kita akan saksi bersama. Saksi bersama kerana majlis ini majlis ada Allah dah diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sama-sama kita
apa ni kita pakai ambil bagi bersama dah. InsyaAllah. Bapak lu, Bapak Mi, mudi balik kita. Bapak. Saya mau tekan. Mudi Ibrahim. Bapak insyaAllah. Dan kita akan dimulai dengan suratul Fatihah, dan akan dimulai dengan adik Mursalin. Ada gitu tak? InsyaAllah kita duduk jadi pak dulu. Maka kita tengok atas persidangan kita dan kita akan tahu apa cara kita, insyaAllah. Mudir kau ni. Ustaz Ishak. Dan ada lagi kepada para mudi, para mudi daripada pusat-pusat tahfiz kita yang hadir pada hari ini. InsyaAllah. Dan kita mari ke depan ni untuk buat semok ke. Buat semok. Buat semok baca yang pihak pelajar kita akan baca setelah lagi. Mungkin ni pelajar-pelajar kita ni naling juga dah. Yang naling sedia dah naling dah. Karena majlis ni adalah majlis yang panggil majlis besar bagi kita. Ada kita tak cukup, kita ikut dia lagi. Mudi Ustaz ni. Mudi Ibrahim. Ustaz Musyidin. Ustaz Musyidin. Cukup dah guru kita. Ada lagi 2-3 orang lagi. Jadi lepas pada ni lepas pada hotel upacara hotel siap, ada lagi upacara balik super. Balik super di sini kita dapat dihadiri oleh Bapa Haji Mai kita, para guru kita, untuk ambil berkat pada kita hari ini, insyaAllah. Mai ada soalan lagi? Siapa dia nak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khayrun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
يحسب أن
صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Dan seterusnya mempersilakan adik Mursalin baca hukum dari surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد alif lam al-qamariyah. Nafna alif lam al-qamariyah, alif lam macam huruf berbalik. Baca dia izhar. Alhamdu limati mengada. Dan ada hukum izhar syafari. Baca dia izhar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin alif lam al-qamariyah. Nafna alif lam al-qamariyah, alif lam macam huruf berbalik. Baca dia izhar cerak. Al-alamin ana wajib. Al-alamin Rabbil alamin ma'ali disukun. Nafna ma'ali disukun huruf mati dia ke ayat. Baca dia 2 4 ni. Kalau kita baca 2 teruskan 2. Apabila kita baca 4 teruskan 4. Apabila kita baca ni teruskan ni. Ar-Rahman alif lam asy-syamsiyah. Nafna alif lam asy-syamsiyah, alif lam macam huruf satu. Baca dia idgham masuk. Ar-Rahman ma wajib nirrahim. Ar-Rahim alif lam asy-syamsiyah.